yang sangat tinggi. Sebab itu Allah Ta'ala memutuskan Rasulullah untuk wayuzakkihim, untuk membersihkan hati. Sebab hati ini yang akan menyebabkan bukan setakat tahu, tapi kamu mahu nak melaksanakan benda itu. Sekarang kamu dah tahu, sekarang belum tentu orang yang tahu benda itu penting, dia mahu nak buat. Hanya yang boleh menyebabkan dia mahu buat bila nafsu dia ditadbir di hati yang bersih. Bila hati kotor yang akan mentadbir dia adalah syaitan. Tempat sama. Syaitan bergerak dengan saluran darah dan perut. Kalau orang berpuasa dia akan terjaga. Ramai orang tahu benda ni baik, solat di masjid UAE, tapi dia tidak mahu. Ramai orang tahu kapal ni tak elok, tapi dia mahu buat benda tu. Jadi ni soal emosi, soal nafsu, soal gerak hati. Maka Allah Ta'ala memutuskan Rasulullah untuk pergi ke satu tahap, sentak emosi mereka untuk melakukan benda ni. Dan sampai pada peringkat ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Hikmah ini adalah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Hikmah ini saudara-saudari adalah, dalam bahasa sekarang kita boleh sebut sebagai kemahiran. Skill, soft skill. Supaya kamu tahu benda tu kena buat, kamu mahu buat, dan biar kamu mampu buat dengan besar. Ini peringkat yang telah dituju, telah dibuat, telah menjadi tujuan Rasulullah diutuskan. Dalam gambar Rajah Muda, hari ini saintis kemanusiaan menyebut 3 elemen ini adalah 3 elemen kejayaan seorang manusia. Dulu zaman revolusi industri, mereka kata siapa paling tinggi IQ dia akan maju ke hadapan dan akan berjaya. Tapi hari ini berapa ramai yang hebat IQ tetapi dia tidak dapat bertahan lama. Ada pelajar kita daripada Malaysia umur 12 tahun dah pergi Oxford, tapi akhirnya kejayaan yang dinantikan tidak kunjung tiba dan tak balik Malaysia pun lagi. Kerana apa? Kita dapat dengar dia sudah tidak mahu belajar di Oxford kerana lebih suka jadi pelacur daripada jadi pelajar. Cerita ni lama dah, dalam 8, 9, 10 tahun lepas. Doalah supaya kembali ke jalan. Famous namanya, hampir seluruh Malaysia kenal. Tapi hampir seminggu masuk dalam paper, front page, saya lebih suka jadi pelacur. Dan benda ni sampai tersebar di internet dan sebagainya. Maknanya ini bukan segala-galanya. Saya tunjuk ini seorang pelajar yang bunuh diri sebab stres sangat, sebab mak ayah marah dia sebab tak dapat A dalam PSR. Dia sangat tertekan dan dia bunuh diri. Ikat wayar elektrik pada kipas, mati. Sebab mak ayah punya mentaliti dalam hidup hari ini yang penting berapa banyak A. IQ, otak punya penilaian. Anak ni tidak dididik dengan agama. Walaupun Hindu, tak ada agama pun sama je perangai dengan mana-mana agama pun. Bila dia sudah tidak ada agama, pegangan yang kuat bunuh diri. Kalau saudara-saudari pergi ke Amerika Syarikat, Golden Gate ini sangat famous. Filem Hollywood selalu menjadikan dia sebagai benchmark. Ia simbol IQ manusia yang hebat. Pada ambang Perang Dunia Kedua, orang tengah berebutan nak perang, tiba-tiba Amerika Syarikat boleh mencipta satu jabatan yang waktu malam nampak macam emas, menelan belanja besar, tapi mereka nak tunjuk mereka mampu. Dan Golden Gate ini menjadi simbol kebanggaan dan kemajuan orang Amerika dahulu. Tetapi pada hari ini ia simbol ketakutan orang Amerika Syarikat. Kerana pada hari ini saudara-saudari, ia bukan tempat menjadi simbol kebanggaan, tapi menjadi simbol manusia putus harap dan tidak bertemu dengan Tuhan dalam hidupnya. Ia adalah simbol manusia yang tercabut agama. So kalau kita duduk stres, straight A, bimbang. Lahirnya manusia rawat yang bekerja untuk kilang. Lahirnya mahasiswa yang hidupnya adalah untuk memenuhi tuntutan industri kat luar.
dan bukan untuk memenuhi tujuan dia datang ke atas dunia. Sebab itu ini saya tanya budak-budak tadi kemas apa dia tengah buat ni, apa budak-budak dia tengah buat, budak-budak kata kepada saya tengah kencing. Tengah bermunajat, tengah berdoa sebab dia nanti mati. Dia akan terjun dalam lautan besar di bawah itu, dan bila terjun dalam lautan San Francisco ke mana ni, memang tidak ada peluang untuk hidup sampai Bush terpaksa tampal notis ini. There is a hope, just make the call. Diskon pun tak apa. Mudah-mudahan ada harapan. Sebab hari ini juara liga bunuh diri di dunia ni dah di tempat. Tak percaya Google. Setiap tahun paling kurang 11 kes kematian. Sampai orang sempat rakam. Ini bukan laporan yang betul. Yang ni saya rakam sendiri di YouTube. Why he chose the bridge, I don't know. Maybe there's a certain amount of release from pain by pain. Maybe he just wanted to fly one time. Anak gadisnya yang ada hukum, ada pendidikan, sudah habis seperti ini. Mana tu air? Macam tu je. Ini sedang terjadi di Amerika Syarikat dan di negara-negara maju. Mereka mula berfikir apa kesudahan kepada pendidikan yang selama kita buat. Di Malaysia tak ramai orang bunuh diri, tapi bunuh orang ramai. Bagaimana disebut tadi lah. Jadi setiap isi pukul 12 malam pun dara sekali mungkin berkeliaran lagi kan. Tapi isteri saya pukul 11 pun dah tak berani keluar ke ribut tu walaupun naik kereta. Takut dirogot, takut dirabut. Saya pukul 11 takut untuk keluar ke ribut tu walaupun naik kereta. Takut dirogot. Yang pertama hari ini saya kena paparkan realiti kepada anda untuk anda buat persiapan, khususnya pada mahasiswa education dan secara khusus juga kepada adik bukan education. Sebab peranan ni semua orang kena galak. Allah. Dari sudut IQ yang tidak seimbang. IQ bila tak ada SQ, tidak ada spiritual punya didikan. Sebab itu ulama-ulama hebat dulu dididik dengan Quran dulu, dididik dengan pantang larang hidup dulu, dididik dengan hafazan di dada dulu, barulah Ibnu Sina jadi Ibnu Sina yang kita kenal pada hari ini. Ibnu Firnas jadi Ibnu Firnas yang kita kenal hari ini, tapi semuanya bermula dengan Quran. Daripada didikan spiritual barulah mereka masuk ke peringkat IQ. Bila tak seimbang, maka terjadilah apa yang terjadi kamu saksikan tadi. Satu lagi perkara hari ini, cabaran besar pendidikan pada hari ini adalah guru-guru ataupun murabbi pada hari ini tidak mampu untuk menyebabkan mahasiswa ataupun anak murid dapat kenal potensi diri yang sebenar. Pengalaman saya adik-adik, ketika saya ambil SPM di Kisas, Kelang, saya ambil SPM Sains. Kemudian saya telah berhijrah ambil aliran agama, iaitu STPM. Apabila saya habis STPM dalam bidang syariah, usuluddin, pengajian am semua tu, saya telah pergi ke Mesir, ke Al-Azhar di Tonton, belajar syariah, sambung lagi pengajian. Selepas 2 tahun belajar di Al-Azhar, saya tak puas hati lagi. Saya rasa saya nak berhenti pada Al-Azhar sebab tak best lagi itu. Masa tu lah, hampir tahun 2001 tu. Saya balik ke Malaysia, saya apply UIA. Di UIA, saya apply IRK, tapi saya tak dapat. First application saya kena reject. Second application saya kena reject.
third application saya berjaya. There is no failure, only success delay. Berjaya. Saya berjaya dapat masuk UIA, tapi saya tak dapat IELTS, saya dapat bahasa Arab. Dan hampir 4 tahun saya belajar bar. Sekarang saya master pula dalam sejarah. Dan saya adalah graduate bahasa Arab. Sekarang saya adalah pengarah usaha sebuah syarikat konsultan training. Can you connect between the two? Tak ada kaitan. SPM Sains, STPM Agama, Azhar Syariah, UIA Bahasa Arab. Graduate buka konsultan, sekarang master dalam sejarah. Kalau nak ambil konsultan training, jadi trainer, ambillah master dalam education ke ataupun psikologi. Ini sejarah. Sejarawan nak handle program. Bayangkan. Sebab apa saya jadi banyak dunia ni? Sebab saya beriman pada satu benda yang saya tak jumpa lagi siapa diri saya yang sebenar. Dan cerita saya nak sebut pada adik-adik, saya jumpa diri saya yang sebenar. Ni diri saya yang sebenar. Saya jumpa diri saya yang sebenar lepas graduate. Patutnya saya jumpa diri saya sebenar sebelum saya mula mengaji pun. Tapi potensi, kelebihan, kekuatan saya jumpa lepas saya graduate. Dan itu pun kebetulan. Saya tak rancang benda itu, kebetulan. Saya baru nak belajar menganggur, tiba-tiba ada ustaz kontak. Saya ni senior kamu kat Tonton dulu. Saya ada syarikat konsultan training ni. Saya nak jemput kamu Syahri untuk kerja dengan kita orang sebab kami dapat tahu kamu ni pandai cakap. Pandai sangat cakap. So bila ada talent sikit babak cakap dengan orang ni, mana ni boleh bercakap lah kan. Boleh public speaking, boleh cakap sikit sebab pengalaman dia itu ada banyak kesatuan saya pegang. Jadinya panggil. So saya dilatih jadi facilitator, jadi trainer, jadi penceramah. Dan setahun saya bekerja di situ, dah setahun, bahkan 6 bulan saya bekerja di situ, saya mula jumpa this is me. Dan mulai pada saat itulah saya mula menajamkan kualiti diri saya. Sampailah walaupun saya dicabar oleh mak saya sendiri dengan bahasa sini dulu kau tu nak kahwin Syahri, kau nak kahwin dengan budak yang masih tahun kedua di ICOT. Kau dah graduate tak apa lagi, tapi budak tu pun nak bagi makan pasir ke? Kau dah tak kerja dengan government, tak kerja sebagai lecturer macam Mumina. Sekarang kau kerja tak makan gaji, tak kerja dengan government, tak kerja dengan lecturer. Kau kerja pendapatan pun tak menentu. Kerja pula, kerja konsultan, swasta, private. Kau nak bagi makan pasir ke? Sekarang saya boleh sebut pada mak saya 3 tahun selepas kata-kata kesayangan cabaran, mak, ramai orang kerja bank tak boleh bawa isteri dan anak pergi luar negara. Saya boleh bawa. Mak, orang kerja bank 3,000, 4,000 lah, berhebat. Saya kadang-kadang dalam satu program boleh dapat 10 video pula. 10,000. Semuanya kerana kita buat sesuatu dengan kekuatan kita, minat, passion dan kata Irfan Khairi jutawan internet. Kalau kamu nak sempat pada ini, pertama kena buat sesuatu, bina career berdasarkan apa yang kamu minat. Kedua, mestilah apa yang kamu minat, produk daripada apa yang kamu minat. Benda itu permintaan semasa. Ada benda kamu minat tapi dunia tidak memerlukan apa yang kamu nak tu. So alhamdulillah dia. Hari ini saya boleh bawa isteri dan anak saya ke Turki, ke island, ke Maghribi. Bukan bawa jalan, bawa pergi program. Tapi at least boleh bagi kepada mak. Ni abang saya, anak kedua mak tu, kan? Berapa lama dah kerja dengan dad di Penang? Tak pernah bawa isteri pergi Amerika. Dia selalu pergi Amerika sebulan sekali. Jadi saya nak sebut pada adik-adik, pendidikan hari ini sejauh mana, ini kata Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, adik-adik kenal tak? Dia bukan robot, dia Robert Kiyosaki. Dia mengatakan dalam bukunya Why We Want You to Be Rich, buku yang ditulis bersama dengan Donald Trump dan saya. Mana-mana baby, bila lahir, dia akan, otak dia belum split kepada mana-mana bahagian. Otaknya satu, belum lagi berpecah. Macam alam semesta, dia bermula daripada satu, baru Allah Ta'ala pecah. Tetapi bila dia masuk umur yang tahun ketiga, tahun keempat, dia baru split into the left
and into the right brain. Hemisfera utara dan hemisfera selatan. Dan dia menyebutkan pendidikan di Amerika Syarikat hari ini sangat mementingkan orang yang left brain dominant. Dan saya rasa bukan isu Amerika, isu seluruh dunia. Kita terlalu meraihkan orang yang mampu menghafal, orang yang mampu menghafal syllabus, maka dia akan cemerlang. Dapat A, dapat CGPA hebat, boleh menghafal banyak sikit, dia akan menang dalam dunia pada hari ini. No, kata Robert Kiyosaki. Dan adik-adik cari di pasaran, di pesta buku antarabangsa 27 April, mulai 27 April ni, dia cari satu buku daripada Endon kalau diterjemahkan lah, ataupun buku bahasa Inggeris, Why the Right Brain Will Rule the World. Ada 6 karakter orang, ada 6 karakter dominan orang berotak kanan. Antaranya orang yang kreatif. Ini bahagian otak kanan. Orang yang imaginatif. Tetapi masalah pendidikan kita, dia macam ni lah. Kalau kamu pernah tengok cerita ni, first impression, apa, gemuk nak belajar kungfu. Tetapi apabila dapat tahu yang dia telah memanjat 10 kaki, jawapan lain tak boleh buat panjat 10 kaki almari hanya kerana nak dapatkan 4 biji donat dia tu, maka How could he? So, how'd you get out of there alive? I mean, huh? okey, kemudian dia